Okey, hari ini kita nak sambung bab 6, 6.2 peneutralan. So, apa dia peneutralan? Peneutralan ni maksud dia kita campur asid dengan alkali, lepas tu menghasilkan air dan garam. Okey, so apa maksud peneutralan? Peneutralan dalam bahasa sainsnya adalah tindak balas antara asid dengan alkali. Hasilnya adalah garam dan air. So, tengok jenis asid dan jenis alkali yang kita gunalah. So, dia akan menghasilkan jenis garam dan yang lain. Okay, tindak balas ini disebut sebagai peneutralan. So, neutralization. Okay, so kalau benda tu terlalu berasid, macam mana kita tak nak bagi berasid? Atau kalau benda tu terlalu beralkali, macam mana kita tak nak bagi dia beralkali? Okay, semasa peneutralan, apa akan jadi? Asid akan hilang sifat asid dan alkali akan hilang sifat alkali. So, barulah kita kata dia jadi neutral. Okay, kaedah yang digunakan dipanggil pentritratan. So, yang ini nanti awak balik. InsyaAllah kita jumpa balik bulan 6 nanti. Okay, kita akan buat aktiviti atau eksperimen ni. Okay, ini contoh. Kita bagi 3 contoh. Asid dan alkali yang berbeza menghasilkan garam yang berbeza. So, garam ni ada banyak jenis. Bukan garam kita makan kat rumah je. Okay, contoh kat sini asid hidroklorik antara asid yang glamour, asid hidroklorik. Kita campur, ini asid, ini alkali. Okay, so asid hidroklorik tambah natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida. So, natrium klorida ni garam biasa kita makan kat rumah. Dan hasil sampingan dia adalah air. Okay, kalau kita tukar guna asid sulfurik pula, kita tambah dengan alkali kalium hidroksida, so dia menghasilkan kalium sulfat. Okay, kalium sulfat. Kalium sulfat ni pun adalah sejenis garam juga dan hasil sampingan dia mesti ada air. Satu lagi contoh asid nitrik. Okay, asid nitrik campur dengan natrium hidroksida, so akan menghasilkan natrium nitrat. So tiga-tiga ni adalah nama garam lah yang terhasil dan juga sampingan dia adalah air. Okay, apa pentingnya peneutralan dalam kehidupan? So, tengok balik apa yang penting. Peneutralan ni sangat penting lah. Peneutralan mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan harian. Di samping itu juga peneutralan digunakan dalam sektor pertanian dan perindustrian. Ini pun kita ada bincang dulu. Macam mana kalau kita nak baja tanah tu, mungkin tanah tu terlalu berasid atau terlalu beralkali, tak sesuai untuk pertanian. So, apa patut kita buat? Okay, contoh paling mudah kat sini, kita punya kehidupan harian. Ubat gigi. So, ubat gigi yang kita guna ni, okay, ada fluoride apa semua tu, kita dah belajar tajuk sebelum ni. So, adalah beralkali. Kenapa dia beralkali? Sebab dalam mulut kita menghasilkan asid. Okay, enzim semua tu, so asid dihasilkan oleh bakteria dalam mulut akan dineutralkan oleh ubat gigi yang beralkali. Kalau tak boleh pakai ubat gigi yang berasid lah, dia reput lah. Okay, pembersih muka juga. Okay, pernah tak kalau awak bersih muka, selalu duduk cuci muka kan? Comel-comel, cuci muka, tapi lama-lama kulit jadi kering. Sebab apa? Pembersih muka ni dia beralkali. So, bila beralkali, dia menjadikan kulit kita kering. Sebab tu kita kena pakai balik toner, moisturizer, okay? Semua tu penyegar berasid untuk neutralkan semula kulit kita. Kalau tidak, kulit kita mengelupas lah. Okay, satu lagi, ini yang cikgu sebut hari tu. Tanah yang berasid dapat dirawat dengan menabur kapur. Kapur ni alkali. Yang bersifat alkali supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Okey, setengah-setengah tanah ni memang berasid sebab selalu kena hujan lah atau tempat tu memang banyak-banyak logam yang berasid. So, kita kena neutralize dia baru kita boleh tumbuh. Kadang-kadang kita kata sebab kat rumah aku tanam naik, kat rumah tanam tak naik. So, kena check balik lah tanah dia macam mana. Okey. Selain daripada tu, ni ada lagi. Pelembut fabrik ni kita panggil softener. Softener ni kalau abang dalam washing machine kan, softener ni, ni brand Daya ke Softland apa ke, kenapa kita kena bubuh? Kalau tak bubuh jadi apa? Okay, pelembut fabrik mempunyai sifat asid. So, dia mengurangkan nilai pH fabrik yang beralkali disebabkan serbuk pencuci. Okey, serbuk pencuci yang kita pakai, Dynamo ke, Top ke apa semua, bersifat alkali. So, lama-lama baju kita beralkali lah. So, kita bubuh sikit pelembut fabrik, ini bersifat asid. So, kain tu akan neutral balik. Okay, bahan buangan berasid dari kilang dirawat dengan alkali. So, kilang ni dia buang bahan dia berasid. So, dia kena
Sebelum dia buang, dia kena campur bahan beralkali. So, bila dia buang ni, sungai ni neutral lah air yang dia keluar tu. Tapi tak patut lah dia buang kat sungai. Itu cerita lain lah kan. Tapi sebelum dia buang tu, dia kena neutralize dulu benda tu. Okey, ni kita tak perasan juga. Ramai orang shampoo rambut. Tapi kita shampoo, kita tak suka pakai conditioner, perapi. So, rambut yang sihat, mesti sikit berasid. Okey, tapi shampoo yang kita pakai, beralkali. Macam sabun lah, beralkali. So, lama-lama rambut kita tak ada asid langsung. Tak sihat pula lah. Tak bersinar lah. Sebab tu, lepas shampoo, kena pakai conditioner. Terapi rambut, dia sedikit berasid. So, dapat balik lah rambut kita. Rambut kita memang originally berasid sikit. So, dia dapat neutral balik sisa-sisa shampoo yang kita pakai beralkali tu. So, rambut kita jadi lebih sihat dan kuat. Okey, so kegunaan-kegunaan ni, kita kena tahu. Sikit je kita nak belajar. Sebab apa? Sebab dalam ni kita ada, saya cakap tadi, kita ada aktiviti 8.5. Tengok buku teks muka surat 133. So, balik nanti kita buat eksperimen ni. Kita tengok betul tak sukatan yang kita guna supaya kita dapat menetralkan asid atau menetralkan alkali. Okey, terima kasih.